Dalam ni nak apa? Udang juga? Dalam ni mungkin kita masuk talapia dengan siakap lah. Talapia siakap? Antara talapia atau siakap. Hai, Assalamualaikum. Saya berada dekat IUB Lobster Farm dekat area Kelang. Tujuan saya datang ni adalah untuk cek balik pemasangan sistem kuasa solar yang kita pasang pada minggu lepas. Dekat farm ni untuk power memang kita running 100% menggunakan solar, dan greenhouse ni pun masih dari dalam pembinaan. InsyaAllah dalam bulan ni akan siap lah. Okay, dekat sini untuk ternakan lobster air tawar dan juga ikan. Ikan sama ada siakap ataupun talapia akan masuk sekali dalam greenhouse ni. Cuma masalah dekat sini tak ada bekalan daripada TMB. Walaupun dekat dengan kampung, tapi ada masalah untuk dapatkan bekalan TMB. Jadi owner kita, Cik Fazli, decide untuk gunakan solar 100%. Panjang greenhouse ni 60 kaki, lebar 40, tapi dia akan bahagi dua lah. Sebelah untuk udang ataupun lobster air tawar, sebelah lagi untuk ikan, talapia ataupun siakap. Kemudian dekat sini ada some tank untuk ternakan udang. Dekat sini pump akan pakai satu lah. Kita akan pump air daripada sini masuk ke dalam tangki. Nanti tangki semua dekat sini, sebelah sini, sebelah sini. Kemudian dia akan overflow masuk balik ke dalam some tank. Untuk sebelah sini gunakan tangki ataupun pond liner jenis HDPE untuk ternakan ikan. Dalam greenhouse ni memang dah dipasang dengan sub DB dan main DB ada dekat sebelah sana. Dan dekat dalam greenhouse ni, keperluan utama untuk power adalah untuk, yang pertama untuk pump, oksigen dan juga water pump. Yang kedua untuk lampu, dan yang ketiga adalah untuk peralatan IoT yang akan dipasang nanti. Sistem solar yang kita pasang ni bukan saja untuk greenhouse ni, tapi untuk lagi satu farm yang sebelah sini, farm yang lama, farm yang asal. Dan kita punya inverter, main DB semuanya ada dekat sini. Ni kita punya main DB yang tu isolator untuk solar panel. Dan solar panel kita pasang pada bumbung sebelah depan ni, dekat atas ni. Sekejap lagi kita tengok solar panel dekat atas ni. Dekat sini kita pasang 5 keping solar panel. Satu solar panel 550 watt. So total kita dekat sini maksimum adalah 2750 watt. Memandangkan sistem ni memang agak besar, jadi kita gunakan sistem 48 volt. Ini adalah inverter hybrid 48 volt. Hybrid ni maksudnya kita boleh ada lebih daripada satu power source untuk cas bateri ataupun hidupkan peralatan elektrik. Untuk ni kita boleh gabungkan sekali input AC sama ada daripada TMB ataupun daripada generator. Tapi dekat sini memang tak ada power TMB. Kita punya power source kat sini memang 100% menggunakan solar. Tapi sebagai backup, owner tempat ni boleh juga sambungkan kepada genset sebagai backup untuk kita cas bateri dan untuk hidupkan peralatan dekat dalam tempat ni dan juga dekat dalam greenhouse. Untuk bateri, kita gunakan bateri lithium iron phosphate sistem 48 volt. Dan dia punya nominal voltage adalah 51.2 volt, kapasiti 200 mAh. Kalau jumlah tenaga ataupun jumlah watt hour lebih kurang 10,000 watt hour. Untuk mudah kita faham berapa banyak tenaga yang tersimpan, banyak tenaga yang ada dalam bateri 10,000 watt hour ni, cuba tuan-tuan bayangkan, katalah tuan-tuan ada peralatan dengan power rating 1000 watt. Dengan sebiji bateri ni, kita boleh hidupkan peralatan tersebut selama 10 jam. Tapi load yang ada dekat sini dan juga dekat greenhouse tak tinggi, lebih kurang dalam 500 watt saja. Maksudnya dengan sebiji bateri ni, kita boleh cover selama 20 jam. Dan bateri ni adalah jenis rack mount, maksudnya kita boleh sambungkan lagi, kita boleh parallelkan lagi untuk tingkatkan kapasiti bateri. Maksimum kita boleh parallel adalah 32 unit, 32 biji bateri yang sama. Dan salah satu kelebihan rack mount bateri ni, sel yang digunakan dalam bateri ni adalah sel yang baru, new cell, bukan recon. Dan dia punya charge cycle adalah 6000 charge cycle bersamaan dengan penggunaan antara 15 hingga 16 tahun. Dan tak semua bateri lithium iron phosphate ni kita boleh sambungkan secara paralel. Jadi kalau tuan-tuan memang ada plan nak upgrade sistem, tuan-tuan kena cari bateri yang boleh disambungkan secara paralel untuk kita tambah, untuk kita tingkatkan kapasiti di masa hadapan. Berdasarkan info yang saya dapat daripada owner, setiap hari pada pukul 2, pukul 3 petang bateri dah full charge. Dan bateri ni kita akan gunakan pada waktu malam semasa dah tak ada cahaya matahari. Barulah kita akan gunakan tenaga daripada bateri. Pada waktu siang ada cahaya matahari, dia akan charge bateri dan akan kita gunakan power yang sama juga untuk hidupkan peralatan elektrik dekat sini dan juga dekat dalam greenhouse. Walaupun kapasiti bateri memang agak besar, 10,000 watt hour, dengan solar panel 2750 watt, pukul 2, pukul 3 dah full charge. Dan memang owner ada plan juga untuk tambah lagi sebiji bateri sebagai backup power semasa hari hujan, tak boleh nak charge daripada matahari.
So kita akan ada backup power daripada second battery lah. Itulah kelebihan kita gunakan bateri jenis rack mount ni, sebab dia adalah modular. Kita boleh tambah kapasiti berdasarkan keperluan. Dan sama juga untuk solar panel. Sekarang ni kita pasangkan dengan 5 keping solar panel, satu panel 550 watt, dan maksimum kita boleh sambungkan solar panel adalah 10 keping bersamaan dengan 5500 watt power daripada solar panel. Dan kelebihan kita gunakan inverter hybrid ni, sebab kita boleh ada lebih daripada satu punca ataupun power source. Jadi kalau tuan-tuan nak pasangkan sistem ni dekat rumah pun boleh. Maksudnya pada waktu siang, tengah panas, ada cahaya matahari, tuan-tuan akan gunakan direct daripada solar panel, dan pada masa yang sama dia akan charge bateri. Tapi bila dah lewat petang, pukul 6, pukul 7 dah tak ada cahaya matahari, dia akan mula gunakan tenaga daripada bateri sampai tengah malam. Bateri pun dah flat, dia akan gunakan power daripada TNB ataupun apa saja AC power source yang kita ada. Jadi sistem ni kita boleh pasang juga dekat rumah secara hybrid. Cuma bezanya dekat sini kita tak ada AC power, memang 100% bergantung kepada solar panel saja. Dan generator akan dipasangkan kemudian sebagai backup power. Dekat sini adalah untuk peralatan keselamatan. Dekat sini lah kita pasangkan DC breaker untuk bateri dan juga AC breaker bahagian input dan juga output. Walaupun kita belum ada input AC, kita pasangkan breaker siap-siap. Nanti owner boleh sambungkan lah pada generator. Boleh sambung dekat AC breaker bahagian input. Dan bahagian output ni, output daripada inverter, dekat sini kita dapat AC power, kita sambungkan kepada main DB yang dekat luar tadi. Ini kita punya battery breaker 200 A. Dan kabel yang kita gunakan kabel 4 AWG 25mm. Kabel ni lebih daripada cukup lah, sebab untuk sistem 48 volt ni bila high voltage low current. Untuk solar, selain daripada accelerator yang ada dekat luar, dekat sini juga kita pasang lagi satu. Dekat sini ada DC breaker, DC SPD dan juga fuse. Kalau tengok bateri ni pun, bateri pun dah full charge. Tadi saya sampailah pukul 2, bateri dah full charge. Jadi kalau kita banyak gunakan tenaga pada waktu siang, so jimatlah kita takkan gunakan power daripada bateri. Bateri hanya akan digunakan pada waktu malam sahaja. Inilah dia solar panel yang kita dah pasang. Total kat sini kita ada 5 keping solar panel. Satu keping solar panel 550 watt. Dan solar panel ni memang sangat besar. Panjang dia 2.2 meter. Dan lebar 1 meter lebih. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat Shopee iklan solar panel besar tapak tangan tapi power 600,000 watt, itu semua tipu tuan-tuan. Kalau solar panel 550 watt pun panjang dah 2 meter, ini kan pula kalau 1000 watt. Dan setahu saya sekarang ni tak ada lagi solar panel yang maksimum power sampai 1000 watt. Yang ada paling tinggi pun 650 watt. Hybrid inverter yang kita pasang dekat bawah tadi tu, maksimum AC output power adalah 5000 watt dan maksimum power daripada solar panel adalah 5500 watt. Jadi kalau satu panel ni 550 watt, maksudnya kita boleh sambungkan maksimum 10 keping solar panel yang saiz yang sama dengan macam ni untuk satu inverter tu. Dan kalau owner nak upgrade nanti pun tak ada masalah, sebab sebelah sini masih lagi ada ruang. Banyak lagi solar panel yang kita boleh pasang. Dan plan owner pun dia akan go 100% solar saja, takkan gunakan power daripada TNB. Dan sebenarnya dekat farm ni memang ada isu dengan power TNB. Sekejap lagi kita akan dapatkan penjelasan daripada owner apa masalah yang dihadapi dengan bekalan TNB. Dan untuk sambungan solar panel dekat atas ni semuanya kita buat sambungan secara siri. Kalau kita pasangkan 10 keping solar panel pun, kita masih lagi boleh buat sambungan secara siri, sebab maksimum input voltage untuk inverter tu adalah 500 volt. Satu panel ni maksimum output voltage hanyalah 49 volt. Jadi tak ada masalah kalau kita sambungkan 10 keping solar panel, masih lagi berada di bawah 500 volt. Dan inverter yang kita gunakan tu adalah jenis MPPT, dan seperti mana yang kita tahu, untuk MPPT ni lebih efisien kalau kita running dalam keadaan high voltage daripada solar panel. Dan selepas kita pasang itu, maksimum paling tinggi kita dapat daripada 5 keping solar panel ni lebih kurang 2300 watt. Dan sebenarnya berapa jumlah power yang kita dapat daripada solar panel ni bergantung juga kepada state of charge bateri ataupun load yang kita sambungkan kepada inverter. Sekarang ni bateri dah full charge, kemudian load kita tak banyak, lebih kurang 300 watt saja. Jadi dia cuma akan draw 300 watt saja daripada solar panel. Ruang sebelah sini memang masih luas lagi, dan salah satu kelebihan kalau kita running high voltage solar panel ni, kalau jarak jauh pun kita tak akan mengalami losses yang tinggi.
Dan salah satu sebab saya datang hari ni, owner nak tambah lagi sebiji bateri dan juga lagi 3 ataupun 4 keping solar panel. Jadi dekat sini kita boleh nampak dalam situasi tertentu, kita memang boleh gunakan sistem kuasa solar ni. Tapi kalau kawasan tu memang ada bekalan TNB, kita boleh gunakan bekalan TNB. Dan sebagai backup power, kita boleh gunakan inverter solar ni dalam mode UPS sebagai backup power untuk pump oksigen. Tapi untuk farm ni masalahnya power TNB memang tak boleh masuk, memang ada isu. So owner terpaksa go solar 100% lah. Dan kos untuk sistem yang kita dah pasang ni lebih kurang dalam RM32,000, termasuk dengan bateri. Bateri tu bateri jenis lithium, memang boleh tahan 15 hingga 16 tahun. Dan kalau kita tambah lagi sebiji bateri dan penggunaan kita tu hanya separuh daripada kapasiti bateri, tak mustahil bateri ni boleh bertahan sampai 20 tahun. Dekat sini alhamdulillah memang sentiasa ada pengunjung. Petang ni pun masih ramai lagi yang datang nak tengok udang. Ada yang datang membeli, ada yang datang melawat, tengok macam mana cara nak menternak udang kara air tawar ataupun lobster air tawar. Kan? Ya. Untuk situasi farm macam ni, power mestilah cukup dan reliable. Sebab dekat sini kita ada ternakan yang bergantung kepada oksigen. Kalau tenaga elektrik terputus, oksigen mati, ternakan kita pun akan mati. Dan lagi satu, dekat sini juga orang memang sentiasa datang untuk melawat, beli anak benih, beli induk. Jadi memang sentiasa ada orang lah. Jadi kita pun kena bagi keselesaan kepada pengunjung, kena ada kipas, kena ada lampu dan sebagainya. Jadi sebab itulah kat sini power memang kritikal, bukan saja sebagai backup power untuk pump, tapi juga untuk keselesaan pengunjung yang datang ataupun yang datang nak belajar cara nak menternak udang kara ataupun lobster air tawar dekat sini. Nah, sebab itulah design sistem kuasa solar kat sini memang kita buat dengan kiraan yang betul, sebab kita tak nak terputus bekalan elektrik. Kalau terputus bekalan elektrik, semua ternakan akan mati. Dan kalau owner tambah lagi sebiji bateri dekat sini, saya rasa isu power tak akan ada lagi. Solar panel pun dah cukup, pukul 2 petang dah full charge. Dan kemungkinan juga nanti kalau dah ada bekalan TNB dekat sini, kita akan sambung juga kepada inverter sebagai backup power. Maksudnya waktu siang guna direct pada solar, malam start gunakan bateri, dan bila dah habis power pada bateri, baru akan gunakan power pada TNB. Dan sebenarnya situasi ni tuan-tuan boleh guna juga dekat rumah bagi menjimatkan bil elektrik. Tapi untuk sistem hybrid ni kita menggunakan bateri. Dari segi harga memang agak lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan sistem grid tie ataupun on-grid solar power system. Inilah udang kara air tawar ataupun ada orang panggil sebagai lobster air tawar. Ini sama aja, cuma warna berbeza. Yang ni jenis warna oranye, yang ni warna hijau, dan lagi satu ada warna biru lah. Yang oranye pun ada dekat sini. Bila dia tengok macam ni rasa terracun pula. Dah lama tak bela ni. Cuma saya sekarang ni saya stop dulu sebab belum ada tempat yang sesuai. Rumah yang sekarang tu mungkin tahun depan mungkin akan pindah lagi. So saya tak nak pasang dulu sistem aquaponik ataupun sistem ternakan. Kemudian nantilah bila dah ada rumah lain dan tempat yang sesuai, saya akan set up sistem aquaponik dan juga ternakan udang kara air tawar, siakap dan juga tilapia lah. Kalau tuan-tuan tengok sini memang kita ada banyak pump. Dan semua pump ni sekarang ni kita running dengan menggunakan sistem kuasa solar. Setiap tangki ni memang ada pump. Dan sekarang ni sebab bateri kita dah full charge, sekarang ni kita guna direct daripada solar panel. Dan kalau tempat tuan-tuan tu memang ada bekalan power pun, kalau kita pasang sistem kuasa solar ni, yang pertama dia akan jadi sebagai backup power semasa blackout. Dan yang kedua, kita boleh jimatkan juga penggunaan elektrik. Sebab untuk farm-farm komersial macam ni, penggunaan elektrik memang agak tinggi. Sebab kita ada water pump, kita ada pump oksigen, dan kesemua pump tu tak boleh mati langsung. Bila pump mati, kita punya ternakan pun akan mati. Dan lagi satu pilihan apa yang kita boleh buat, kalau kita tak nak gunakan solar, kita boleh gunakan inverter dan bateri yang sama, kita jadikan sebagai UPS. Beza antara UPS menggunakan sistem solar ni berbanding dengan UPS yang biasa kita gunakan dekat komputer tu. UPS untuk komputer tu hanya untuk bagi kita masa untuk proper shutdown kita punya komputer ataupun server, dan bukanlah untuk running dalam tempoh masa yang panjang. Tapi kalau kita gunakan hybrid inverter ni sebagai UPS, kita boleh backup untuk tempoh masa yang lama. Dan macam ni load kita ni katalah 500 watt, bateri 10,000 watt hour, dia boleh running selama 20 jam. Jadi kalau TNB blackout selama 5-6 jam pun tak ada masalah. Tapi mungkin tuan-tuan rasa pelik, kalau betul power memang perlu reliable, memang penting kat sini.
kenapa tak gunakan power pada TMB? Okey, tentang tu kita akan tanya dengan owner, kenapa dekat sini tak gunakan power TMB dan apa kisah sebenarnya tentang power TMB dekat sini. Okey, dalam greenhouse kan dia tengah pasang kolam HDPE untuk ikan. Malam ni overtime lagi lah? Malam ni overtime? Selalu sampai pukul berapa overtime? 12. Power tak ada masalah kan? 10 biji lampu menyala semua. Terang. Okey lah. Pagi ada yang 30. Okey, maksudnya malam guna sampai pukul 12, 10 biji lampu. Besok pagi dalam 30% lah. 10 biji lampu, pam dalam tu. Pam lagi kan? 30% okey lah kan? Malam kalau buka lampu, sini 10. Dalam semua on. Termasuk dalam sekali? Dalam tu ada 2 on. Okey. 5. 15 on. Sini 10, sana 5. Ha. Pam semua sekali lah yang Pam dalam tu lah. dalam tu semua. Okey. So dekat sini sebab farm under construction, tengah siapkan farm ni, sampai ke malam pun memang orang buat kerja sampai ke 12 tengah malam. Dan power untuk lampu memang direct daripada sistem solar lah. Okey, inilah Cik Fazli, owner tempat ni. Li, apa cerita sebenarnya tentang power TMB dekat sini? Okey, sekarang ni TMB dekat sini memang tengah problem. Okey. Sebab ikutkan yang asalnya voltage kat sini memang tak cukup. Voltage tak cukup, jadi sekarang ni main dia punya substation tengah upgrade untuk besarkan lagi. Okey. Dekat kawasan ni juga hampir 100 biji rumah yang tak dapat lagi meter. 100 biji dalam kampung ni? Dalam satu lorong ni saja. Okey. Dah dekat je kan? Lepas tu kalau kata sekarang ni pun saya sendiri pakaikan power daripada rumah jiran. Okey. Untuk ni, tapi power tu tak mencukupi lah untuk saya full run kat sini. Oh, itu power yang guna untuk kabin yang sana tu lah. Ya, tapi betul. untuk farm yang lama dengan greenhouse ni memang akan guna yang ni 100% lah buat masa ni kan. So yang dah apply tu kan TMB? Dah apply. Dalam masa yang sama sebelum ni kita ada masalah dengan kontraktor. Kontraktor cakap benda ni tak reliable untuk kita untuk diluluskan. Okey. Tapi bila kita dah pergi ke TMB cakap just follow je flow. Biarkan dulu sampai dia orang datang pasang. Okey. Maksudnya kemungkinan tu akan ada lah tapi Akan tak tahu ada, bila lah. tak tahu bila. Okey. Cantik kata sebab walaupun kita sekarang ni kita guna 100% solar, kalau ada TMB ni boleh jadi sebagai backup lah. Betul. Kan? Okey tuan-tuan, itulah sebuah sedikit yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dalam video ni. Yang pertama tentang pemasangan sistem kuasa solar. Untuk farm ni buat masa ni memang 100% menggunakan sistem kuasa solar. Masa hadapan kalau dah ada bekalan TMB, kita boleh sambungkan juga sebagai backup power. Dan lagi satu, biasanya untuk farm macam ni, farm yang komersial, kita akan banyak menggunakan pump. Jadi kalau kita gunakan power daripada TMB 100% pun bil elektrik mungkin akan jadi lebih tinggi. Untuk farm ni tak ada masalah, selepas ni TMB hanya akan jadi sebagai backup power. Dan kalau tuan-tuan yang dah ada farm bermula dengan power pada TMB, sampai satu masa nanti tuan-tuan akan terasa beban bila menggunakan power TMB, bil memang agak tinggi. Dan lagi satu, ada masanya dia akan blackout, jadi tenakan kita mungkin akan matilah. Jadi sistem kuasa solar ni mungkin dapat bantu tuan-tuan. Ada dua pilihan. Satu, sama ada tuan-tuan nak gunakan 100% sistem kuasa solar macam ni, ataupun nak buat sistem untuk backup power sahaja untuk pastikan pam oksigen sentiasa hidup semasa blackout. Dan selain daripada itu, inilah realiti dalam pertanian, dalam peternakan. Memang selalu ada masalah. Kadang-kadang masalah dengan tanah. Ini isu tanah tak ada, tapi masalah dengan power. Dah dekat setahun lebih dah owner mohon, sampai sekarang pun belum dapat lagi. Harap-harap ke depan dia akan dapat lah, boleh jadi sebagai backup power lah. Jadi nampaknya sampai setakat ini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Komponi Malaysia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.